Tuan Pengerusi, saya rujuk kepada 0400000 Peguam Negara dan juga kepada 0100000 Suruhanjaya Pilihan Raya. Ya, utamanya kepada tajuk penasihat perundangan 04001 dan juga penyelidikan 0400300 dan juga 0300000 Dasar Baru SPR dan juga 04000 one off. Saya nak bercakap tentang anti-hopping law ni. Kalau kita masih ingat itu bahawa pada tahun lepas dalam perbahasan bajet, Badan Rengas telah bercakap dengan begitu panjang lebar berkenaan dengan anti-hopping law. Dan 1 tahun telah berlalu, Tuan Musi, tetapi kita lihat tidak ada apa-apa yang dilakukan sama ada oleh pihak kerajaan ataupun pihak parlimen. Sebab kita ni separation of powers, ya. Jadi apa yang telah berlaku, kita tengok baru-baru ni satu pilihan raya negeri di Melaka yang tidak pun dimahukan oleh mana-mana pihak telah berlaku di atas pelompatan 2 ahli Dewan Undangan Negeri di Melaka, 4 sebenarnya, dan ini telah menyebabkan pilihan raya negeri terpaksa diada. Kita semua tidak mahu sebab COVID tak habis lagi dan pemulihan ekonomi kerajaan sedang berusaha dan kedua-duanya masih lagi merupakan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Tetapi ahli-ahli politik yang tidak bertanggungjawab, yang mempunyai kepentingan diri, telah membuat satu tindakan yang sekali lagi mengkhianati keputusan yang telah dibuat oleh rakyat pada PRU 15 dahulu. Ini kalau nak dikirakan 2 kali pengkhianatan lah. Satu, menolak PRU 14 keputusannya dulu, memberikan PH sebagai kerajaan, dan yang keduanya pula apabila kerajaan yang dinaikkan itu dijatuhkan lagi. Jadi sebenarnya rakyat dah menyampah, benci, bosan dan meluat dengan ahli-ahli politik yang macam ni. Langsung tidak meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan peribadi. Dan pada hari ini saya kira satu profession yang sangat dikutuk oleh rakyat ialah ahli politik, ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, senator, semuanya. Saya rasa pada hari ini rakyat memang bosan dan dah meluat dah. Sebab itulah mereka yang telah menjatuh dan melompat apabila bertanding semula sebagai calon, mereka telah pun dihukum oleh rakyat kalah. Jadi sebab itu saya pada hari ini dalam masa yang begitu singkat nak meminta kepada pertama sekali kepada Tuan Speaker sebagai ketua kita dalam parlimen ini untuk dengan segera mengadakan select committee dan dipanggil semua mana-mana parti menghantar wakil untuk menjadi sebagai ahli select committee ini dengan dipengusikan oleh speaker sendiri supaya kita dapat selesaikan masalah ini secepat mungkin. Keduanya saya juga minta kepada menteri yang bertanggungjawab kepada undang-undang supaya dia juga mengambil inisiatif, ya, iaitu bahawa mesti bawa perkara ini ke muka mesyuarat Jemaah Menteri secepat mungkin supaya mungkin boleh dikerahkan kepada Attorney General untuk mengadakan kerangka dan penyiasatan ataupun town hall meeting. Tapi saya ingat tak boleh town hall meeting, semua dah meluat dah dengan anti-hopping ni. Jadi bermakna kita kena buat segera kerana kita semua faham iaitu pilihan raya ni kalau tak diadakan tahun hadapan pun paling lewat 2023. Kita ada masa 2 tahun. Jadi saya minta tolonglah ambillah perkara ini dengan serius. Saya kira bukan saja ahli parlimen dalam dewan ini tetapi juga rakyat di seluruh tanah air kita akan menyokong ya dengan kuat dan bersungguh-sungguh kalau sekiranya kita mengadakan anti-hopping law ini dengan secepat yang mungkin yang boleh kita lakukan.
Saya juga mengambil kesempatan yang terakhir ini untuk nak mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Perdana Menteri di atas kemenangan Parti Barisan Nasional dalam PRN Negeri Melaka pada baru-baru ini. Jadi saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras untuk memenangkan Barisan Nasional baru-baru ini. Terima kasih. Lembah. Ada, sila. Teruskan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. B9 SPRM butiran 020600 perundangan dan pendakwaan. Tuan Pengerusi, saya ingin tahu, bolehkah SPRM campur tangan dalam urusan parlimen? Saya rasa kecewa dengan jawapan yang diberikan oleh Menteri Perpaduan Negara. Saya telah membangkitkan beberapa isu berkaitan dengan mitra melalui suaran lisan dan juga melalui perbahasan peringkat dasar. Tetapi Menteri Perpaduan enggan menjawab perkara-perkara yang saya bangkitkan dengan alasan bahawa mitra sekarang sedang disiasat oleh SPRM. Menurutnya, jika dijawab di parlimen, maka ia akan mengganggu siasatan SPRM. Saya tidak puas hati dengan jawapan yang diberikan oleh Menteri Perpaduan sebab apa yang saya minta ialah kebenaran. Apa yang dijawab di sini di Dewan Rakyat, jawab juga di SPRM. Tak perlu menjawab yang perkara yang berlainan di Dewan dan perkara yang berlainan pula di SPRM. Bila kita memberi satu maklumat yang sama di Dewan dan juga kepada SPRM dalam siasatan, saya rasa ia tidak akan mengganggu langsung tentang siasatan yang dilakukan itu. Dan saya juga nak tahu seksyen manakah dalam undang-undang yang menghalang menteri untuk datang dan menjawab di parlimen. Saya rasa perkara-perkara yang saya bangkitkan dalam Dewan ini tidak langsung mengganggu siasatan yang dilakukan oleh SPRM. Kalau macam ini, mudahlah. Mana-mana agensi yang disiasat oleh SPRM, kita ahli-ahli parlimen tak boleh bangkit dan dipersoalkan di Dewan Rakyat. Ini menyusahkan, Yang Berhormat. Ini juga mengganggu kedaulatan parlimen sendiri. Kalau bukan sini, di mana kita nak tanya? Ada pula seorang pemimpin MIC di luar sana, dia mencabar ahli-ahli parlimen. Jangan tanya di sini, keluar kalau berani. Tanya soalan yang sama di luar. Kami ahli parlimen. Ini adalah hak kami untuk tanya di parlimen. Bila kita tanya di parlimen, menteri tak mau jawab. Ada pula pemimpin MIC di luar nak cabar pula ahli-ahli parlimen untuk keluar dan bangkitkan isu itu di luar. Kenapa kita kena bangkitkan isu ini di luar? Kami ahli parlimen, ini tempat kami nak tanya di sini. Bukan di luar. Menteri jawab. Bila kita minta di sini, menteri jawab. Jangan cabar kami macam itu. Kalau betul, cakap betul. Kalau salah, cakap salah. Itu saja. Tuan Pengerusi. Saya ingin tahu, berapakah orang yang telah disiasat oleh SPRM dalam kes mitra? Apakah tindakan selanjutnya yang akan diambil oleh SPRM dan berapakah lagi yang akan ditangkap dan disiasat? Tuan Yang Dipertua. B6 butiran 010 700 unit perancangan ekonomi. Saya melihat buku anggaran perbelanjaan persekutuan 2022, peruntukan untuk unit perancangan ekonomi adalah 100 juta, lebih kurang 100 juta sahaja. Begitu juga peruntukan untuk mitra pembangunan sosio-ekonomi kaum India juga 100 juta. Agensi-agensi yang penting seperti ini hanya menerima 100 juta, tetapi kita semua dengar hari itu bahawa seorang individu pekan boleh dapat 100 juta untuk mendapatkan harta. Bukankah ini satu priority yang salah? Wrong priority. Saya minta menteri untuk memberi justifikasi mengenai hal ini. Unit perancangan ekonomi mempunyai banyak program untuk memperkasakan agenda Bumiputera. Bagus. Tidak ada masalah. Tetapi tidak ada satu pun program untuk kaum India di bawah Jabatan Perdana Menteri. Saya cadangkan sekurang-kurangnya bagilah 50 juta di bawah JPM untuk
memperkasakan agenda kaum India yang dipantau oleh JPM sendiri, bukan hanya untuk mitra. Tuan Yang di-Pertua, B6 Jabatan Perdana Menteri 020400 Angkatan Pertahanan Awam. Dalam Parlimen 13 dahulu, ahli Parlimen telah diberi watikah perlantikan sebagai pegawai kehormat dalam Angkatan Pertahanan Awam. Setahu saya, ada pindahan juga dibuat dalam Akta Pertahanan Awam 1951. Dan baru-baru ini, Timbalan Menteri yang berhormat Kuala Kangsar menyarankan supaya semua kawasan Parlimen menubuhkan pasukan tindak balas kecemasan pertahanan awam, CDERT, Angkatan Pertahanan Awam masing-masing. Apakah bentuk sokongan yang diberikan oleh pihak kerajaan? Ada tak apa-apa peruntukan diberikan untuk maksud ini? Tuan Pengerusi, dalam bajet 2022, saya dapati peruntukan untuk Angkatan Pertahanan Awam dikurangkan sebanyak 14 juta. Kenapa? Angkatan Pertahanan Awam memberi khidmat kecemasan yang cemerlang. Sepatutnya diberi peruntukan yang bertambah, ya, dia ditambahkan. Apatah lagi dengan adanya CDERT perlu ditubuhkan di setiap kawasan Parlimen. Dan akhir sekali Tuan Pengerusi, B1 Parlimen 010000 urusan Parlimen. Saya ingin tahu keberkesanan jawatan kuasa hak dan kebebasan di Parlimen. Berapakah jumlah kes yang melibatkan ahli-ahli Parlimen diselesaikan dalam tempoh 10 tahun yang lalu? Berapakah kes yang masih dalam penyiasatan? Apakah tindakan yang akan diambil oleh kerajaan untuk menyuburkan lagi peranan jawatan kuasa ini? Apakah kajian-kajian yang pernah dilaksanakan oleh Parlimen untuk berbanding dengan negara-negara demokrasi yang lain mengenai peranan dan fungsi jawatan kuasa ini? Sekian, terima kasih Pengerusi.